Dalam video ini, kami akan menerangkan Swarmate. Filem ini mengisahkan sekumpulan tebuan maut yang menguasai bandar dan mencuba untuk membunuh semua orang yang ditemuinya. Bolehkah tebuan ini dihentikan? Mari ketahui di Swarmate. Swarmate bermula dengan menunjukkan seorang saintis bernama Kent Horvath menjalankan penyelidikan tentang tebuan. Kent cuba mencipta racun perosak baru, yang agak berbahaya, di mana apabila racun perosak disembur pada tebuan, tebuan menjadi lebih agresif. Kent mencampurkan bahan tertentu dalam racun perosak yang boleh menjadikan tebuan lebih agresif. Dia kemudian memasukkan racun perosak berbahaya itu ke dalam botol merah di antara botol racun perosak biru, yang biasanya digunakan untuk membunuh serangga. Kent kemudian menguji keberkesanan racun perosak berbahaya itu dengan menyemburkannya pada 8 tebuan dalam masa kurang daripada 10 saat dan mendapati ia membunuh 6 tebuan, manakala 2 lagi terselamat. Walau bagaimanapun, apabila diteliti, kedua-dua tebuan mempunyai tahap feromon yang sangat tinggi, menyebabkan peningkatan pencerobohan. Memandangkan hari sudah larut malam, Kent memutuskan untuk pulang ke rumah dan meneruskan eksperimennya pada racun perosak pada waktu pagi. Selepas Kent pergi, seorang janitor memasuki bilik penyelidikan Kent untuk membersihkan tempat itu. Dia secara tidak sengaja melepaskan 2 tebuan yang masih hidup, yang serta-merta menyengatnya hingga mati. Keesokan harinya, Kent terkejut kerana bilik penyelidikannya dipenuhi dengan polis dan forensik pegawai. Dia kemudian terkejut apabila melihat petugas kebersihan terbaring tidak bernyawa di dalam bilik penyelidikannya, dengan keadaan muka bengkak akibat sengatan tebuan. Pegawai Hayden, pegawai polis yang bertanggungjawab mengendalikan kes itu, belum menentukan punca kematian janitor kerana kebiasaannya, manusia tidak mati hanya kerana disengat seekor tebuan. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Hayden juga memutuskan untuk melakukan bedah siasat ke atas mayat janitor untuk mendapatkan maklumat tentang punca sebenar kematian lelaki itu. Sementara itu, Kent menemui tebuan mati di atas lantai dan cuba mencari tebuan lain yang masih ada hidup di dalam bilik. Tidak lama kemudian, mayat janitor dibawa ke bilik mayat dan seorang koroner telah dilihat untuk melakukan bedah siasat ke atas mayat. Apabila menghampiri mayat janitor, koroner terdengar bunyi dengung dari mulut mayat. Apabila koroner membuka mulut mayat, tiba-tiba seekor tebuan terbang keluar daripadanya. Tebuan itu kemudian menyerang koroner dan mula menyengatnya sehingga dia mati sebelum akhirnya terbang jauh. Sementara itu di tempat lain, David Orso dan anak perempuannya berhasrat untuk memanggang barbeku di hadapan rumah. Kesal dengan asap dari pembakaran, tebuan yang bersarang di sebatang pokok berhampiran Orso rumah keluarga, mula menyerang lelaki itu dan anak perempuannya. Mereka berdua segera berlari masuk ke dalam rumah, dan segera memanggil seorang lelaki bernama Q, yang sangat pandai membasmi serangga. Selepas mendapat panggilan telefon daripada keluarga Orso, Q segera bergegas menyediakan peralatan yang diperlukan untuk membasmi tebuan. Apabila Q menyemak ketersediaan racun perosak, ternyata stok racun perosaknya ada kehabisan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke tempat Kent dan meminta beberapa botol racun perosak. Tiba di tempat Kent, Q segera menyatakan tujuan kedatangannya kepadanya. Kent membenarkan Q mengambil beberapa botol racun perosak, tetapi dia memberi amaran kepadanya supaya tidak menggunakan mana-mana eksperimen itu racun perosak yang terdapat dalam botol merah. Walau bagaimanapun, Q, yang ingin tahu, kemudian memasukkan cecair racun perosak ke dalam botol merah ke dalam tangki semburan, kerana dia fikir racun itu boleh membunuh tebuan lebih cepat daripada racun perosak biasa. Tiba di rumah keluarga Orso, Q segera mengamankan sarang tebuan yang mengganggu keluarga dan menyembur racun perosak pada sarang tebuan. Dia segera pulang ke rumah selepas kerjanya selesai. Dia kemudiannya bergegas meletakkan sarang tebuan yang telah disembur racun perosak ke dalam tubuhnya pemadat sampah untuk dibakar. Bagaimanapun, dia terkejut apabila mengetahui bahawa kira-kira 1/4 daripada tebuan di dalam sarang masih hidup selepas disembur racun perosak. Q cuba membunuh tebuan dengan semburan penghalau serangga, tetapi tebuan itu sangat agresif dan segera menyerangnya. Selepas disengat tebuan, segerombolan tebuan kemudian mengejar Q yang berlari ke keretanya setelah merasa benda pelik dalam badan dia. Dia cuba menyuntik antivenom ke dalam badannya di dalam kereta kerana menyangka tebuan itu menyengat adalah beracun. Dia akhirnya berjaya bertahan, tetapi tidak sedarkan diri akibat kesan anti racun itu.
Kawanan tawon kemudian terbang dan mula menghantar feromon serangan, yang menarik banyak kawanan lain dan menjadikan mereka mempunyai racun yang sangat kuat, yang hampir sama dengan kawanan tersembur. Di tempat lain, seorang wanita bernama Christina Brown, seorang ahli entomologi kelihatan mengajar pelajar tentang tebuan. Bagaimanapun, di tengah-tengah pelajaran, Christina terpaksa meninggalkan pelajarnya selepas menerima panggilan telefon daripada Hayden, yang memintanya datang ke bilik mayat dengan segera. Hayden kemudian memberitahunya tentang kematian janitor dan koroner yang meninggal dunia ketika mencuba untuk melakukan bedah siasat ke atas mayat janitor, mendorong Christina untuk menyiasat pos tersebut. Adik-beradik hubungan antara dua kematian dan eksperimen Kern. Christina, yang telah mengandaikan bahawa manusia tidak akan mati akibat sengatan tebuan, kemudian mengambil sampel sengatan tebuan pada kedua-dua mayat. Dia kemudian terkejut apabila mengetahui bahawa tebuan yang menyengat dua lelaki itu sehingga mati sebenarnya diubah secara genetik. Christina bergegas ke tempat Kent untuk menyiasat lebih lanjut. Apabila tiba, Christina segera menjelaskan kepada Kent bahawa kematian kedua-dua lelaki itu disebabkan oleh sengatan tebuan yang telah mengalami perubahan genetik. Kent kemudian menganalisis kandungan racun perosak dalam tebuan yang mati. Dia terkejut apabila mengetahui racun perosak itu menyebabkan mutasi genetik pada bahan kimia tebuan itu struktur dan menghasilkan racun yang sangat kuat bersama dengan pencerobohan yang berlebihan. Semasa Kent dan Christina sedang mencari tebuan yang hilang di pejabat koroner, Hayden mendapat laporan menemui mayat lelaki lain yang dianggap telah meninggal dunia daripada sengatan tebuan. Lelaki itu sedang membakar daging mentah di halaman rumahnya apabila segerombolan tebuan tiba-tiba menyerangnya dan menyengatnya hingga mati. Hayden kemudiannya memanggil Kent dan Christina ke tempat kejadian untuk menyiasat mayat itu. Sebaik tiba, Kent dan Christina segera menyiasat tubuh lelaki yang disangka telah mati akibat sengatan tebuan. Christina kemudian membuat kesimpulan bahawa kematian kali ini adalah disebabkan oleh sengatan segerombolan tebuan, yang bermaksud bukan sahaja seekor tebuan mempunyai sengatan racun, tetapi kini bilangannya mempunyai meningkat. Kent kemudian teringat bahawa Q telah datang ke tempatnya hari ini untuk meminta racun perosak. Dia mengandaikan bahawa Q telah menggunakan racun perosak eksperimen untuk membasmi sarang tebuan. Kent dan Christina kemudian menemui beberapa tebuan mati pada pakaian lelaki itu dan membawanya kembali ke makmal untuk analisis lanjut. Setibanya di tempat Kent, mereka berdua segera memeriksa ke dalam bilik bekalan racun perosak tempat cecair dalam botol merah yang mengandungi racun perosak berbahaya itu telah berkurangan lebih banyak daripada separuh. Kent kemudian menghubungi Q untuk mencari keberadaannya tetapi tiada jawapan. Kent kemudian menganalisis tebuan yang ditemui dalam badan seorang lelaki dan mengetahui bahawa racun yang boleh membawa maut yang terkandung dalam badan tebuan menunjukkan persamaan yang sama dengan racun tebuan yang membunuh janitor dan koroner. Selepas itu, Kent dan Christina bergegas ke tempat Q untuk memeriksa keadaannya. Sebaliknya, Q yang tersedar dari tidurnya sedang bersiap sedia untuk membasmi segerombolan tebuan maut dengan bantuan Rafa, seorang lelaki muda yang diawasi sepanjang musim panas. Q kemudian memberitahu Rafa tentang segerombolan tebuan yang menyengatnya dengan racun dan juga tentang Ken. Racun perosak eksperimen yang digunakannya secara cuai untuk membunuh sarang tebuan. Q, siapa yang menganggap bahawa racun perosak telah menyebabkan tebuan menjadi agresif dan mempunyai racun menyengat, kemudian cuba membasmi tebuan dengan Rafa. Dalam perjalanan, Q dan Rafa bertembung dengan Ken dan Christina. Q kemudian menerangkan apa yang berlaku kepadanya selepas disengat tebuan dan Ken memberitahu Q bahawa tebuan telah membunuh 3 orang dan mungkin jumlah orang yang mati akibat sengatan tebuan akan meningkat jika mereka tidak menghentikannya. Ken dan Christina, yang membuat kesimpulan bahawa asap dari panggangan akan menarik tawon, kemudian memberitahu Hayden untuk menangguhkan memasak burger tahunan yang akan diadakan di pusat bandar kerana ia akan menarik tebuan untuk datang ke sana dan mula menyerang penduduk bandar. Hayden segera memaklumkan ketua tentang ancaman serangan tebuan yang boleh membawa maut yang makan tengah hari, supaya bosnya boleh menasihati Datuk Bandar untuk membatalkan acara memasak di pusat bandar. Bagaimanapun, ketua tidak mempercayai kata-kata Hayden dan sebaliknya mengancamnya, atau orang lain, dengan tindakan undang-undang jika mereka berani mengganggu memasak burger tahunan.
Selepas sahaja Hayden meninggalkan Chief, segerombolan tebuan tertarik dengan stick yang Chief sedang makan bergegas ke sana dan membunuh ketua kerana dia cuba melawan. Di tempat lain, tebuan beracun pertama yang membunuh seorang janitor berjaya membunuh Datuk Bandar dengan menyengat matanya. Acara memasak burger tahunan akhirnya telah bermula. Ken dan Christina cuba meyakinkan seorang lelaki bernama Washburn, ketua penganjur, untuk membatalkannya peristiwa itu kerana terdapat ancaman serangan tebuan maut menuju ke sana. Bagaimanapun, Washburn tidak mempercayai kata-kata mereka dan meneruskan acara itu. Penduduk bandar mula tiba dan memenuhi lokasi itu, bersama-sama dengan segerombolan tebuan yang tiba di sana dan mula menyerang bandar yang sesak itu. Penduduk bandar kemudian cuba menyelamatkan diri dengan bersembunyi di tempat selamat. Ken dan Christina cuba menyelamatkan penduduk bandar yang disengat tawan dengan menyuntik cecair anti racun, manakala Q dan Rafa cuba membunuh tebuan dengan menyembur api ke arah tebuan. Satu idea terlintas di fikiran Q untuk memerangkap tawan itu ke dalam garaj, di mana dia akan membakarnya semua ada. Q kemudiannya menjaja daging mentah ke atas kereta golf untuk menarik rakan tebuan supaya mengikutnya ke dalam kereta golf garaj, manakala Ken, Christina, dan Rafa mula mengumpul tangki gas dan menyembur petrol semua di atas garaj untuk membakar tebuan sebaik sahaja ia tersangkut. Dipendekkan cerita, Q berjaya menarik seluruh segerombolan tebuan ke dalam garaj. Dan mereka kemudian menyalakan gas dengan pemeti api Rafa. Bagaimanapun, selepas api menyambar segerombolan tebuan dan memusnahkan garaj, Ratu Tebuan berjaya melarikan diri. Filem ini berakhir dengan menunjukkan Ken dan Christina, yang kini menjalin hubungan, keluar untuk makan malam. Kamera kemudian mengezoom masuk pada vakum yang hangus, mendedahkan bahawa Ratu Tawan, yang telah terselamat. Kebakaran, sedang dalam proses bertelur, menunjukkan bahawa keganasan tebuan yang membawa maut tidak habis lagi. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.